أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, kita menyiapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang kesempatan dan sebesar-besar rezeki yang Allah kurniakan bagi kita pada pagi ini. Kita kembali berhimpun dan berkumpul. Dan berhimpunnya kita seperti biasa, Al-Quran adalah asbab bagi perhimpunan kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah dan pernah bersabda, Ashrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ahlul layl. Hadis yang diriwayatkan oleh Bahaqi di dalam Syu'bul Iman dan Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan Tabarani kitabnya Al-Kabir. Maksudnya, kata Nabi, yang mulia di antara umat aku adalah mereka yang menjunjung Al-Quran dan yang menghidupkan malam. Nabi kata, maksudnya yang mulia di antara umat aku adalah mereka yang menjunjung Al-Quran, dan yang keduanya mereka yang menghidupkan malam. Yang menjunjung Al-Quran diletakkan di tempat yang pertama, menghidupkan malam di tempat yang kedua. Jadi menjelaskan maksud hadis ini, sebelum ni kita sama-sama telah membaca satu hadis yang bermaksud man syaghalul Quran wa dhikri an mas'alati a'taitu afdal ma'utis sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'ilil kalam ka fadlullahi ala khalqih. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata mendengar bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengingati aku akan berikan kepadanya kelebihan yang tidak aku berikan kepada mereka yang lain, sekalipun mereka ini meminta atau berdoa untuknya. Kelebihan kalam Allah ke atas yang selainnya melebihi kelebihan Allah ke atas makhluknya. Menunjukkan bahawa Al-Quran ini kalau kita himpunkan segala kebaikan, himpun semua kebaikan sekalipun, masih lagi tak dapat menandingi satu kebaikan yang ada pada Al-Quran. Ibu kepada segala kebaikan terletak pada Al-Quran. Jadi duduk dengan Al-Quran, InsyaAllah. Bersama ni ya, 221 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 221 ni ayat atas ke atau mula pada surah Hud? Ayat atas kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Hu tu dengan kadar dua harakat, dia tak boleh wujud illahu. Illahu
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو الخير الحاكمين. Ayat mula ni Allah katakan jika Allah menimpakan suatu bencana kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghalangkannya kecuali Dia. Dan malah jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada juga yang dapat menolak kurniaannya. Sebenarnya ayat-ayat Allah ni kebanyakan berarti Dia melatih kita dan mendidik hati kita supaya sentiasa berlapang dada, supaya ikhlas dengan segala ketentuan Allah. Saya teringat kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar Ibn Khattab dia kata apa? Aku tak takut, dia kata. Aku tak takut dengan sesuatu yang hilang daripada aku, kerana aku tahu selain daripada takdirku, maka aku tidak akan pernah memilikinya. Aku tak takut, kata Sayyidina Umar, dengan sesuatu yang hilang daripada aku, kerana aku tahu selain daripada takdirku, maka ia tidak akan pernah menjadi milik aku. Sayyidina Umar menambah lagi, aku juga tidak merasa gelisah dengan sesuatu yang aku miliki dan kemudiannya aku kehilangan akan dia, kerana aku tahu sesuatu yang bukan milik aku juga tidak akan pernah menjadi milik aku. Dia tambah lagi, dan aku juga tak merasa risau dengan sesuatu yang belum lagi aku dapat, kata Sayyidina Umar. Aku tak risau dengan sesuatu lagi yang belum aku dapat, kerana aku yakin kalau dia milikku, dengan bagaimana cara dan sekalipun, dia pasti akan sampai kepadaku. Jadi seolah-olah Sayyidina Umar nak beritahu kat kita, kalau benda tu kita yang punya, dia pasti akan datang kepada kita. Kalau benda tu bukan kita yang punya, dengan apa cara pun dia tidak akan sampai kepada kita. Dia menunjuk bagaimana ikhlasnya kita dalam mendepani
sesuatu takdir Allah ke atas kita. Kalau Allah menimpakan satu bencana, dan selalu kena ingat bencana dan musibah yang Allah timpakan pada kita ni bukannya Allah zalim ke atas kita. Pasal ulama-ulama kata walaupun dah susun kategori musibah tu daripada bala, kifarah dan ibtila, kesemuanya masih lagi ditimpakan Allah ke atas sekalian hamba-hambanya atas dasar kasih sayangnya kepada sekalian hamba-hambanya. InsyaAllah. Surah Hud lagi menarik cerita dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuh. Cantiknya urah tu dengan memang sifat dia adalah sifat angin dia kan. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana. Ila ajalin musamma. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. Minha, kita kena keluarkan bunyi angin ha tu. Minha, minha. ليستخفوا منه
ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Sayyidina Umar dia kata apa? Dia kata, dia tanya kat sahabat-sahabat dia, saat kita dicaci, saat kita dihardik, saat kita dipelecehkan ataupun saat kita dihina, apa yang kita rasa? Dia tanya. Jadi sahabat-sahabat ni kata tak apa-apa nak syok. Kalau orang hina kita, orang hardik kita, orang perkecil-kecilkan kita, orang persendakan kita, orang pelecehkan kita, secara fitrahnya kita rasa tak senang. Tapi Sayyidina Umar kata jangan ada jiwa dan perasaan macam tu, dia kata. Kerana setiap kali bila kamu dihina, kamu diperkecilkan, kamu dihardik, sebenarnya pada waktu itu Allah tengah mengangkat darjat kamu. Dan setiap kali juga bila kamu dihina, kamu diperlecehkan, kamu diperkecilkan, kamu diaibkan, bukan setakat Allah mengangkat darjat kamu, Allah tengah menggugurkan dosa-dosa kamu. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi maknanya bila berlaku kita dicerca, dihina, selepas kita diangkat darjat kita oleh Allah, Allah juga menggugurkan dosa, maknanya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dapat package Allah angkat, dapat package Allah mengampunkan kita, maka dia akan berserta warizqun karim. Tak ada apa lagi yang boleh menghalang bagi kamu untuk rezeki sampai kepada kamu. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah orang yang berjaya di atas dasar kebenaran. Lahum darajatun, kami naikkan darjat dia, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfirah, kami ampunkan bagi mereka. Wa rizqun karim, maka kami kurniakan baginya rezeki yang cukup besar. Kami kurniakan rezeki yang cukup besar. Ini di antara tanda-tanda lah. Jadi kalau kita berasa tiap kali orang pelecehkan kita, kerana sebenarnya bila kita dipeleceh, diperhinakan oleh siapa pun, kerana Nabi kita sendiri pun, Nabi kita lagi daripada mula lahir, kelahiran dia pun dipersendakan. Tak cukup dengan kelahiran dia dipersendakan, di saat seluruh alam menyukuri akan kelahiran ni manusia Ibn Muhammad bin Abdullah ni, berapa hari lagi nak masuk bulan Rabiul Awal lah, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Ketika dia membesar pun bukan mudah bagi dia. Bila dia meningkat remaja, juga dia terpaksa berdepan dengan macam-macam cacian dan celaan. Selepas dia diturunkan wahyu untuk menyampaikan risalah kebenaran, dia juga diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran. Sampai menjadi Nabi pun masih lagi dicerca. Jadi bermakna kalau Nabi kita pun, kalau dia pun terpaksa melalui satu proses daripada kecil dan membesar dalam keadaan dicaci, dicerca, dihina, dia dipelecehkan dan sebagainya, rupanya semua cobaan-cobaan itu dia membina satu karakter yang cukup kuat dalam kehidupan satu manusia. Kalau seseorang tu dia boleh bangkit ketika dia berdepan dengan sesuatu macam ni, insya-Allah makna dia akan terbina satu jiwa yang cukup kuat, satu karakter yang cukup mantap dan padu untuk dia mendepani kehidupan di depan, insya-Allah. Wa ma min
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Kita tadabbur sikit. Dan tidak ada suatu pun makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia tak ada istilah kita curi rezeki orang lain, melainkan rezeki itu kalau tak sampai ke kita bukan milik kita. Dan melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Dia tu di Lauh Mahfuz. Saya kemarin ada motivasi umrah di Masjid Angsana. Mula-mula dia faham saya kata depa ni seram tengok ramainya jemaah-jemaah baru yang daftar untuk umrah bulan 12 ni. Mula-mula dia kata kutipan kemarin dekat 70,000. Lepas tu malam semalam balik-balik dia kata bukan 70,000, dekat 100,000. Kutip di Masjid Al-Muqarrabin Taman sana. InsyaAllah. Dia seram tengok rezeki. Rezeki lah tu sebenarnya. Dekat 100,000. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ilaik itu kalau kita berarti dia angin, dia bukan dia angin saja, dia bukan ilaika, dia bukan ilaika, dia bukan qalqalah, dia tak ada lantunan, dia angin saja. Ilaik wa dha'iqun bi sadruk أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. buka ini kan. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Kalau baca bentuk tadi itu dia termasuk aib dalam bacaan. Baca dalam keadaan macam ragu-ragu, dia macam tak yakin.
Macam contoh tadi baca fa'tu bi, saya yang bacalah, fa'tu bi asyri suwari, macam dia kan macam dia start mengeja. Pasal ayat dalam bacaan ni ada dua, satu zamzamah, satu al-muttala'ah. Satu zamzamah, satu al-muttala'ah. Al-muttala'ah ni kategori dia lagi teruk. Zamzamah dia lebih ringan. Di antaranya macam ni, bila kita baca dalam Quran kita macam duk mengeja. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Saya melihat kalau kebaikan yang kita terima hari ni, kalau contohnya kalau duduk dengan Quran kan, kalau mai segala macam kebaikan ni sebenarnya kita tak boleh beranggapan kata dia datang kerana kita tu baik. Saya kerana iblis ni dia, dulu kita ingat, dulu kita duk belajar mengaji ni, contohnya kalau iblis ni kerja dia mengajak kita menjadi jahat saja. Tapi iblis ni kerja dia bukan dia sekadar mengajak kita jadi jahat. Dia kalau tak boleh nak menjadikan kita jahat, dia akan menjadikan kita merasa kata kita tu bagus, kita tu baik. Dia buat kita rasa macam tu. Dia tak boleh jadikan kita jahat. Dia cuba menjadikan rasa bila Allah limpahkan rezeki banyak, kata ni makna aku begini, aku begitu lah. Sebabnya kalau kita perhati betul-betul, kebaikan yang kita dapat ni sebenarnya bukan datang pada diri kita pun. Kalau kita duduk dengan Quran ni, lebih-lebih lagi lah. Pasal ibu segala kebaikan terletak pada Al-Quran. Nabi yang sebut khairukum man ta'al Quran wa 'allama, khairukum man qara'al Quran wa aqra. Sehingga ulama-ulama Al-Quran, orang yang duduk berdamping Al-Quran ni dah, mereka duduk Al-Quran tu, mereka dah menjadi saksi tengok bagaimana Al-Quran mengubah kehidupan mereka ni, bukan sikit-sikit, secara total, bukan sikit-sikit, secara menyeluruh. Jadi kebaikan yang kita terima ni mungkin rezeki yang melimpah masuk ke dalam kehidupan kita ni bukan kerana diri kita, melainkan kerana kita pilih duduk bersama dengan Al-Quran. Lagi kita menyedari, lagi kita bawa diri kita sifat membumi, Allah yang angkat kita ke langit. Kalau kita rasa kita ni bawa diri kita ke langit, Allah akan benamkan kita ke bumi. Kerana salah satu sifat yang akan menyebabkan manusia itu jatuh cepat, jatuh terhina, salah satu
Tapi sebab utama lah, bukan, walaupun ini salah satu, tapi sebab utama yang menyebabkan manusia jatuh, terhina, terduduk tu ini, sifat apa? Takbur, sombong dan bongkok. Pasal iblis asalnya ketua para malaikat. Iblis duduk di mana? Duduk di syurga. Tapi kerana dia sombong, aba wastakbar, dia tak patuh pada perintah Allah saat Allah memerintahkan sujud pada Adam, kerana dia merasa diri dia lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Pasal apa pula aku nak sujud kepada Adam? Dia rasa diri lebih baik. Jawatan ketua malaikat dilucut, dihumban daripada syurga ke entah ke mana-mana. Jadi makna kalau kita ada sifat sombong, sifat takbur ni, sifat bongkok ni, dia tak lain, dia akan cepat menjatuhkan kita ke lembah yang hina. Ibrah di situ nah. Ujian baca Quran lagi bagus kan? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى
افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Ayat 2 yang terakhir, barang siapa mengingkari Al-Quran maka nerakalah tempat baginya. Jadi jangan kau ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana Al-Quran itu benar-benar datang daripada Tuhan kamu. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka ini akan dihadapkan di hadapan Allah berserta dengan para saksi. Kita duduk dalam majlis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Selepas kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat ilmu, kita cuba memahami ilmu, kita akan cuba beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita kena ambil satu lagi langkah ke depan. Berilmu sudah, beramal sudah. Yang ketiga ni, kita kena jadi seorang pemikir Islam. Saya nak mengajak semua lah. Cuma saya terfikir, kan? Banyak orang berilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Banyak juga orang yang beramal dengan ilmu, tapi dia tak pernah jadi pemikir untuk cek balik sama ada amalan dia tu menepati ilmu yang dia ada. Contohnya lah, kita buat kerja umrah ni, kita tahu dah rukun-rukun dia begini. Belajar dah, tahu dah. Tapi ada juga masih yang buat kesilapan-kesilapan yang macam, kan? Kita dah niat di miqat, balik kita tak buat tawaf. Tak buat tawaf tu tak apa, dia boleh buat balik kendiang. Niat di miqat, balik kerana tak sihat ke atas sebab apa pun, dia boleh berehat. Cuma jaga pantang larang dia. Kalau orang lelaki tu, dia nak tidur ke nak apa ke, dia tak boleh tanggalkan kedua-dua ihram dia. Dia kena tinggal salah satu. Kalau dia nak tidur, dia nak selimut pun, dia tak boleh selimut sampai tutup kepala. Lepas tu dia kena sempurnakan selepas tu. Kalau sehari tu dia demam, dia sakit ke apa ke, esoknya kalau jemaah keluar pergi buat umrah yang kedua, dia boleh keluar pergi ke miqat, tapi dia jangan niat, dia kena perhabis hak kemarin, hak tak settle lagi. Walaupun dalam tempoh sehari tu dia tidur, esoknya dia kena suat balik tawaf, sa'i dan tutup umrah dia dengan tahlil. Dengan tahlul. Tadi saya sebut kita jadi pemikir. Bila kita baca Quran, kita bertadabbur lah, kita bukan tafsir, kita bertadabbur, kita tengok kalau jumpa ayat-ayat yang mana, saya bila tengok perkataan rizqun, maksud dia rezeki, dia macam blink. Saya nak tengok apa yang Allah nak cerita tentang rezeki ni, kan? Pasal di antara ayat-ayat Allah ni, banyak dia cuba nak buka rahsia, sesuatu rahsia pada kita. Contohnya kita berdoa, kebanyakan kita selalunya lah, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sedangkan kita tahu ada hadis Nabi satu, setiap doa yang kita hantar kepada orang, doa yang sama akan dikembalikan pada kita, bukan dikembalikan kepada kita dengan cara biasa-biasa. Dan doa itu pula diaminkan oleh para malaikat. Kita doa untuk diri kita sendiri yang mengaminkan. Jadi saya terfikir, kan, apa sebenarnya yang Nabi cuba sampaikan pada kita? Doa untuk sendiri aminkan. Doa untuk orang, makna doa tu akan berbalik pada kita,
Dan doa itu pula diaminkan oleh para malaikat. Kita menginfak, kita sedekah, melainkan zakat untuk diri sendiri. Infak, sedekah, saya nak mengajak semua lah. Bila kita buat infak, bila kita sedekah, jadikan kebiasaan niat infak dan sedekah kita tu untuk lebih-lebih lagi untuk arwah mak bapak kita. Bila kita niat infak untuk arwah ke, untuk siapa-siapa yang hidup pun boleh juga, sebenarnya pahala untuk diri kita sendiri sekupang pun tak luar. Sekupang pun tak luar. Kalau kita bersedekah, kita menginfak atas nama diri kita sendiri, kita boleh. Tapi bila kita memberi dengan ingatan, ya Allah, sekiranya ada pahala bagi infak aku ini, bagi sedekah aku ini, maka sampaikan pahala itu kepada si fulan dan si fulan. Kan kita dah baca hadis satu, Nabi kata man qara'al Quran, man qara'al Quran fa akmalah. Sesiapa yang baca Al-Quran fa akmalah, tapi syarat dia dengan baiklah. Maka kedua mak bapak dia tak berdoa pun dia baca Quran dia. Kedua mak bapak dia kelak akan dibangkitkan dengan diletakkan mahkota, di mana cahaya mahkota itu melebihi cahaya matahari yang masuk ke pintu-pintu rumah di muka bumi ini. Doanya tidak, baca saja. Kalau tengah kita tawaf tu, secara simboliknya tawaf bukan sekali, bukan 7 kali, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 7 kali. Cuba kita tengok balik di sebalik itu. 7 kali ni kalau kita perlu satu pertolongan, kalau kita perlu satu-satu bantuan, kita tahu kata orang ni ada kemampuan untuk tolong kita, kita akan pergi cari dia. Kita pergi ketuk pintu rumah dia. Dia tak jawab. Apa yang kita buat? Kita akan tawaf daripada depan pergi ke belakang. Tapi tuntutannya kan nak bagi salam tu takat 3 kali je lah. 3 kali dia tak jawab salam, berundur cari hari lain. Tapi cerita dia begini, bila kita perlu bantuan dia, kita perlu pertolongan dia, kita akan paling tidak kadang-kadang lebih daripada 3 kali lah. Pasal kita tahu dia boleh tolong kita, kan? Tapi bila mana kita tawaf ni, kalau siapa-siapa yang nak menaikkan ibadat umrah, saya nak mengajaklah tukar sikit cara kita berurusan dengan Allah. Tiap kali tawaf tu selitkan doa, dan doa tu bukan doa untuk diri sendiri. Doa tu kebanyakan masalah orang ni semuanya satu dunia ni hampir sama. Kalau tengok daripada, kalau nak sebut nak pergi ke sana tu kan, orang dikirim doa ke, dan doa-doa tu hampir sama. Masalah dia apa? Masalah dengan pasangan masing-masing. Suami begini, isteri begini, masalah dengan anak-anak, anak-anak tak ada masalah dengan mak bapak, masalah lambat jodoh, masalah tak lambat direzekikan anak, masalah rezeki sulit, masalah sakit tak baik-baik, masalah begitu begini kan. Jadi kalau kita himpun ke semua masalah ni, ke semua masalah ni, hampir semua ini adalah masalah ke semua makhluk manusia di muka bumi ni. Dia hampir sama. Bukan kata hampir, dia hampir kepada sama. Cuma ujian pada seorang manusia tu pada seorang manusia tu lain. Jadi bila kita tawaf 7 kali tu, apa yang kita buat, apa yang kita boleh praktik lah. Ya Allah, dalam setiap tawaf aku ini, ya Allah, aku yakin semua tetamu-tetamu yang tengah mengelilingi Kaabah ni punya hajat dan doa masing-masing. Sebanyak mana pun hajat dan doa mereka, selagi bawa kebaikan kepada kehidupan mereka ni di dunia, di akhirat, ya Allah, tolong perkenankan. Kita doa, tolong perkenankan. Kita doa untuk mereka. Doa yang sama, kita tak doa untuk kita. Kita jangan. Doa yang sama, hadis sahih, dihantar kembali pada kita. Kalau doa kita untuk diri sendiri diaminkan oleh kita, tapi doa yang kita hantar kepada orang itu, kan, doa yang kita hantar kepada orang itu dipulang kepada kita dan diaminkan oleh para malaikat. Tak tahulah, kalau ada yang merasa bahawa amin kita ni lebih kuat daripada amin para malaikat. Kalau ada yang beranggapan kutlah, dan saya pun tak berapa pasti yang tu, pada diri saya tentulah amin para malaikat lagi kuat. Kerana pernah berlaku pada zaman sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi ni, kita ulang balik lah pasal agama ni nasihat. Ketika dia berdepan dengan celaan masyarakat setempat pada waktu tu, yang pada ketika tu dia tak buat apa-apa, dia berdiam diri, dia cuma bersandar kepada Allah. Nabi ada, tapi tiba-tiba
Sandaran dia tu kurang, dia bangkit untuk menyanggah cemuhan dan celahan orang pada dia. Sejurus lepas itu Nabi beredar meninggalkan dia. Bila Nabi meninggalkan dia, sahabat ni tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku di saat-saat patut ini? Engkau patutnya mempertahankan aku." Nabi kata, "Di saat engkau berdiam diri pada waktu tu, aku melihat para malaikat ni duduk di keliling kamu ni, semua mendoakan akan kau. Tapi bila saat engkau membalas cemuhan orang setempat terhadap kamu, malaikat meninggalkan engkau settle masalah kau sendiri. Lalu malaikat meninggalkan kamu tak dapat doa para malaikat, dan aku bersama-sama dengan para malaikat." Saya melihatlah daripada ibrah cerita ni mana kuatnya doa para malaikat ni. Kuatnya doa. Jadi kalau kita buat jual beli dengan Allah, kalau Allah kata no tak, kita dah dengar banyak kali dah. Kita jangan nampak kan, pasal saya tengah duk kumpul maklumat tentang hikmah, satu kalimah hikmah, pasal tak tahu lah, saya suka kadang satu ayat tu, satu kalimah tu, kadang-kadang bila saya renung kan, saya akan nampak dia ada anak mata saya ni. Saya bawa motor, saya nampak, saya bawa kereta akan nampak, pasal atas dasar keyakinan bahawa ada benda yang masih belum lagi dibongkar. Wal Quranil Hakim, demi Quran yang mempunyai hikmah. Jadi sejauh mana yang Allah cuba nak gambarkan demi Quran tu yang punya hikmah tu, duk gali tu, duk cek habis, duk call mata ceruk orang, duk tanya nak tahu maksud hikmah di sini tu, walaupun satu kalimah yang pendek. Tukar Allah kata, nak dah aku tawarkan bagi kamu satu urusan jual beli yang Allah kata kami jamin ianya takkan rugi. Allah bagi jaminan, iaitu infak. Sebut infak, kita kata infak apa? Harta benda, wang ringgit, material, harta benda sebagainya. Tapi di sisi Allah lah, saya rasa bukan soal harta benda sahaja. Bukan semua orang ada harta benda untuk infak. Bukan semua orang Allah bagi kemampuan wang ringgit untuk sedekah dan sebagainya. Orang yang tak ada harta benda dan wang ringgit, adakah bila tidak punya benda tu, dia menjadi penghalang bagi dia untuk buat kebaikan? Dia masih boleh infak doa. Saya masuk ke mana restoran kau, saya kata, "Ya Allah, tolong makmurkan kedai makan ni." Padahal saya pun ada kedai kok. Saya boleh doa untuk kedai saya. Tapi saya dah pegang nak melihat jauh, nak lihat di mana ni tahap ni yang Nabi kata ni, bila kita hantar doa pada orang, doa yang sama dia pulang, dia amin oleh para malaikat. Wallahi wa billahi wa tallahi, setiap kali bila kita buat urusan jual beli dengan Allah, kita akan menjadi saksi bahawa satu demi satu keajaiban, satu demi satu magic berlaku, sehingga kita rasa diri kita ni terlalu kecil untuk satu kurniaan yang cukup besar. Kita rasa diri kita ni kecil sangat, tetapi yang datang ni Masya Allah tak padan, serius. Jadi kalau ada sebab ni, saya nak mengajar semua, kalau kita dah masuk majlis ilmu, kita dah beramal dengan ilmu, sayanglah kalau kita dah masuk ilmu, kita tak beramal. Kita kena ambil satu lagi langkah ke depan. Kita kena jadi seorang pemikir Islam, melihat kembali amalan kita, menyemak kembali amalan kita berdasarkan ilmu yang kita ada. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan ibadat kita ni akan jadi lebih kemah, akan jadi lebih teratur insya-Allah. Aku liqauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mohon supaya Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, yang kecil yang besar ya Allah, yang sengaja dan juga yang tidak sengaja, yang terang ya Allah, lebih-lebih lagi yang tersembunyi ya Allah. Kami mohon Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang melahirkan dan membesar kami ya Allah, yang menjadi asbab kepada apa kami hari ini ya Allah.
Dan apa yang kami nikmati ya Allah hari ini, semuanya di atas pengorbanan dan susah payah mereka membesarkan kami ya Allah, yang mendidik kami dalam agama-Mu ya Allah. Bacaan Quran kami sebentar tadi, kami mohon ya Allah pahalanya Kau sampaikanlah buat keduanya, Kau kasihi, Kau sayangi, dan Kau kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi, mengasihani dan menyayangi kami dulu ya Allah. Dan ampunkan juga dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Anak-anak kami, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang aman, damai ya Allah. Dan Kau percukupkanlah nikmat bagi keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau buka dan lapangkan setiap pintu rezeki bagi kami. Engkau bukakan seluas-luasnya pintu rezeki-Mu buat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon Kau hidupkan kami dalam agama-Mu dan matikan juga kami dalam agama-Mu. Dan di saat sakaratul maut kami ya Allah, kami mohon ya Allah, supaya Engkau ringankan bibir kami, lidah kami ya Allah, untuk mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya Allah. Kau jangan sia-siakan amalan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Kau hidupkan kami dalam agama-Mu dan matikan juga kami dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, wa zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah.